Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good evening to all the viewers of Dr. Zailah Live. Welcome to Dr. Zailah Live. Terima kasih banyak-banyak kepada semua viewers yang sudi join pada malam ini. Alright, saya merindui anda semua. Alhamdulillah, saya hari ini baru balik daripada EPRD. Whole day I was in EPRD. Satu mesyuarat ya. Saya dah hujung-hujung ni, orang kata lagi 2-3 Jumaat je lagi ya, sebelum saya retire insyaAllah pada 30 September. So selagi saya ada di KPM, jom kita kupas tajuk-tajuk yang menarik untuk anda agar dapat memberi inspirasi dan motivasi kepada anda menjadi guru yang berkualiti insyaAllah demi masa depan negara kita. Okey, malam ini saya akan bawa 2 orang panel ya yang akan bercakap tentang, sebenarnya masih lagi bercakap dalam siri Sekolahku Sejahtera. Macam mana nak jadikan sekolah tu kita kata seronok kan, selamat dengan nilai empati, dengan apa tu, J pun saya tak ingat dah. J apa? Jati diri. Ya, jati diri. Lepas tu adab, harmoni. Dia kata tekun, terampil, teliti. Lepas tu rasional, ya, saya tak hafal ni, dan juga artikulasi, ya, articulate, boleh bercakap ya. Jadi sebelum kita nak anak-anak murid kita macam itu, iaitu yang kita nak hasilkan, sebenarnya kita dulu sebagai pendidik harus ada nilai-nilai itu. Contoh, kalau kita tak seronok, macam mana kita nak jadikan murid-murid kita seronok? Okey. Jadi kita ni sebagai role model. Jadi malam ni kita nak bercakap, saya tak nak banyak bercakap. Kita nak kita punya panel-panel ni yang saya jemput khas untuk berbicara dengan kita semua. Okey, jom kita bawa masuk, jangan tunggu masa, jangan bawa masa lagi. Saya nak dulu nak welcome ya semua viewers ni, ramai sangat ni. Zarina ya, Zarina daripada Kelantan, Jaima, Chong Lek Peng. Di mana Chong, Cikgu Chong? Dia kata cinta senjata paling hebat. Ya, ini kita nak kata. Ada orang kata suka, ada orang kata sayang, ada orang kata cinta. Cinta dia kata the ultimate lah kan. The degree paling tinggi kan daripada sayang lah. Lepas sayang, cinta. So kita nak tengoklah cinta kepada kerjaya kita ya. Dan ramai lagi. Thank you so much for joining everyone. So jom kita jemput kita punya tetamu. Alhamdulillah kita ada 2 orang tetamu, Cikgu Rizwan Ahmad Kamil dan Cikgu Sare Sensei. Okey, ini 2 orang panel yang akan bincang tajuk kita hari ini. Ada dekat belakang Cikgu Rizwan itu, iaitu mendidik dengan cinta. Alright. Dan di sebelah, Assalamualaikum semua, 2 orang panel yang saya kasihi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya nak ucap terima kasihlah kepada kedua panel ini yang sudah join saya pada malam ini. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan bincang tajuk ini. Dan di sebelah kanan saya ni, adindaku Cikgu Muhammad Rizwan ni, saya tak pernah jumpa ni. Ini pertama kali bersua muka, tak pernah bincang, tak pernah saya bagi dia tajuk, jom ayuh saya kata live dengan saya, bersetuju saja. Beliau seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Yusuf, Perak ya? Ya, Perak betul. Yang menariknya ya, Cikgu dia beliau adalah seorang guru bimbingan dan kaunseling. Sebenarnya saya lama dah tak bercakap dengan guru bimbingan kaunseling ni kan. Dan yang menarik juga, Cikgu Rizwan adalah ikon ya, ikon guru pencegahan dadah ya. Guru pencegahan dadah peringkat kebangsaan. Pendidikan pencegahan dadah peringkat kebangsaan. Masya-Allah, nak dapat ke level tu kita tanyakan. Dan juga kita ada my good friend Mr. Sare. Betul ke dia punya idgham tu? Sare. Betul, Sare. Good, betul. Sugoi. Ya, Cikgu Sare ni Sare kalau sensei. Tengok kat belakang tu gambar Jepun tu, saya memang suka sangatlah kalau ada kawan yang from Jepun ni. Kita banyak sebenarnya nak korek ya, rasa Jepun menjadi satu negara yang amat hebat ya, sampai sehingga kantun M pada ketika dahulu membuat dasar pandang ke timur ya. Ada Cikgu Sare ni adalah dia sahabat saya di IPG Kampus Raja Melewah, ketua unit praktikum ya, yang menguruskan kita punya praktikum di IPG Kampus Raja Melewah. Apa khabar Sare? Baik, alhamdulillah sehat. Dr. Zailah sehat. Alhamdulillah. Cikgu Ridwan kita sehat. Kan satu IPG. Jangan jumpa kan?
Jarang jumpa. Minggu ni tak jumpa Dr. Zaila. Tak terbang ke mana Dr. Zaila? Aduh, Orang hebat kat okey. mana-mana diperlukan kan. Ya. Alright, jadi kita nak firstly kita nak sembang dengan, kalau boleh Cikgu Rizwan ceritalah sikit you punya latar belakang akademik sebelum kita mula. Okey, terima kasih Doktor. Dr. Zaila dan juga panel saya hari ini, Sensei atau abang angkat saya lah tadi Sensei. Okey, so saya Muhammad Rizwan Ahmad Kamil. Okey, hari ini kita akan bersama-sama. Saya asal daripada Ipoh Perak. Okey, mengajar di SMK Sultan Yusof Batu Gajah. Kalau ikutkan saya first degree saya di UPSI, UPSI. Siapa yang pernah belajar di UPSI kita satu geng lah. Okey, pendidikan bimbingan dan kaunseling dan 3 tahun perkhidmatan saya di SMK Sultan Yusof, akhirnya saya dapat sambung belajar dengan tajaan HLP dalam bidang sarjana kaunseling penyalahgunaan dadah. Jadi bila doktor tadi sebut tentang ikon tu, saya segan sebenarnya. Depan saya ikon dan figura yang lebih hebat sebenarnya. Okey. So cerita macam mana saya boleh dapat ni bukan senang tau nak jadi ikon, bukan senang. Ikon ni dalam beribu-ribu dipilih tu, mesti ada sebab tu yang nak suruh you share sikit kan, supaya sebab siri saya ni memang untuk beri inspirasi dan motivasi. Kan tak mau sorok-sorok kan, supaya orang lain boleh terinspirasi dengan cerita, insya-Allah. Okey. Okey, insya-Allah Doktor. Okey, so daripada USIM tu, saya banyak terlibat dengan pemulihan dan rawatan dengan OKP, orang kena pengawasan, buat sesi dengan klien. So banyaklah, kalau mungkin saya boleh selit-selitkan nanti kes-kes klien yang saya pernah handle sesi dengan mereka. Dan di situ juga kami banyak buat program di peringkat sekolah, di peringkat negeri, di peringkat kebangsaan sehingga di lawatan ke negara Indonesia, Aceh di seberang. Jadi disebabkan penglibatan yang begitu aktif, masuk pula di sekolah, sambung dengan jawatan kuasa pemulihan dadah AEDK daerah Kampar. Kawan saya Encik Arif Syafrail dia tarik saya. Jadi semua ilmu tu kita praktikkan dengan AEDK daerah Kampar ni. Dan akhirnya bila disubmit pencalonan tu, akhirnya dapatlah ikon sebagai guru PPDA Sekolah Menengah peringkat kebangsaan. Alright, itu dia. Hebat. Thank you ya. Banyak cik, banyak. Nanti kita korek lagi lah. Cikgu ni Sareh. Ceritalah sikit. Hai. Cerita tu. Sebenarnya saya pilih segan nak cerita. Ada banyak cerita. Saya dah pernah kalau ikuti dulu kan siri bersama Sareh Sensei, cerita pasal Jepun ya. Sebab tak habis lagi. So malam ni saya ambil peluang sebab kita ada kaitan dengan malam ni punya sharing supaya dia boleh bawa aura Jepun tu ke dalam siri malam ni. Okey, boleh jom kita mula ya. Because kita dah ada 300 lebih dalam studio ni. Okay, thank you so much. Jangan lupa share lagi ya. Kalau you all ada soalan ataupun pandangan atau apa-apa saja, please share dalam chat supaya saya boleh bawa masuk dalam kita punya perbincangan. Dr. Satira pun ada hadir, Dr. Satira ya. Kami bersama di PAD sebenarnya 2 hari di perkampung di PAD. Jom kita bermula. Okey, tajuk kita malam ini audiens semua adalah mendidik dengan cinta. Okey, untuk permulaan saya nak tanya Cikgu Rizwan lah ya. Sebenarnya how best can you describe? Saya selalu dengar ni mendidik dengan cinta kan. Kita selalu sebut. Ya, I nak pandangan daripada you sebenarnya. Bagaimana you menggambarkan, how you nak describe pendidikan cinta ini, dan kalau boleh kan kita juga if you can share lah ya daripada pengalaman you ke bagaimana kita kan, kita ni bukan saja parents, kita juga sebagai guru kan, nak menunjukkan perasaan inilah ya kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita. Saya selalu menggunakan saya selalu dengar orang kata melihat kekurangan itu dengan kasih sayang kan, dan kita buat ni semuanya kerana kita cinta kepada Allah. Kita buat ni kan, kerjaya kita ni kalau boleh you dalam konteks itulah kita mulakan. Silakan Cikgu Muhammad.
What is mendidik dengan cinta? Okey, terima kasih doktor. Okey, bila sebut tentang cinta ni, saya banyak dia punya episod cinta tu. Saya tak tahu nak ambil jilid ke mana satu nak cerita. Tak apa, kita ada 1 jam. Ayo. Romeo. Okey. Okey doktor. Okeylah, Kalau secara orang kata sanggahnya cinta ni cinta pada suami lah cinta kan. Ini kita nak mendalam sikit lah. Cinta ni luas sebenarnya. I nak you share tu. okey doktor. Okeylah, kalau kita ambil secara mudahnya, cinta ni semua orang pernah cinta kan? Ya. Kalau saya korek-korek Dr. Zaila, saya korek-korek Dr. Sari Sensei ni memang banyaklah dapat malam ni kan, tak cukup kan. Okey, so sebenarnya kalau kita dapat tafsirkan sebenarnya cinta ni daripada personal saya lah. Bila kita meletakkan sepenuh hati terhadap seseorang tu, so kita sanggup melakukan apa saja untuk dia. Kalau cerita tentang cinta masa zaman-zaman muda dulu tu, kita sanggup berkorban apa sajalah, senang cerita. Dia daripada lubuk hati yang paling dalam. Jadi bila Saya kalau mungkin boleh mencelah Cikgu Rizwan. Dulu kan betul? masa saya dulu nak mencelah sikit lah. Okey. You katakan sanggup mengharungi apa saja kan. Saya dulu pernah mengharungi snow yang tebal tu. Snow yang tebal. Nak pergi jumpa seseorang yang dicintai lah. Akhirnya jumpa tak? Betul. Pecah rahsia. Tu tadi kat belakang dia tu yang dijumpa tu. Siapa-siapa lagi aja nak ngusik Cikgu Yang tolong pasangkan wayar tu. Yang tolong pasangkan wayar kat telinga tu. Itulah dia cinta. Mungkin sambil-sambil tu kita punya audience boleh chat juga kat ruangan chatting bawah tu kan, apa definisi cinta masing-masing, sebab cinta subjektif kan. Okey, so bila mana kata tentang cinta ni, segala-galanya indah. Sekala kekurangan tu macam saya sendiri akan nampak benda tu indah di mata saya. So buruk macam mana pun kalau kata tengok definisi anak murid kita ni, kita akan terima tanpa syarat. Jadi tanpa syarat ni bermaksud kita terima dengan hati yang terbuka, terima seadanya. Kalau sebutlah doktor kan tentang budak-budak sesi petang ni doktor. Diorang punya tingkah laku ni tak sama dengan sekolah kalau di peringkat menengah atas. Sebab masa ni dia punya kecelaruan identiti, dia punya perkembangan psikologi remaja tu berkembang dengan pesat. Dari segi fizikal, baik dari segi pemikiran, baik dari segi perasaan dan hubungan sosial mereka dengan kawan-kawan. Tambah-tambah yang mulai nak jadi ni doktor. Masa ni lah mula cinta berputik, cinta itu buta, cinta sampai hujung nyawa kan. Wow. Jadi kalau saya boleh kongsikan sikit pengalaman lah doktor cerita tadi, doktor pergi dekat tempat salji kan untuk jumpa seseorang kan. Sebab I suka you kata cinta ni you sanggup buat apa saja kan. Saya dulu tu minus 20 Celsius tu. Minus 20 Celsius. Kalau nak kira tu dia punya snow tu tinggi tu, nak redah tu, itu orang kata kan, redah jua. Itu tapi sesejuk mana pun doktor, dia tetap akan melting doktor. Okey. Itu dia punya analoginya lah, cantik ya. Maknanya kalau untuk murid kita pun kita sanggup apa saja kan. Kita sanggup apa saja dengan rela hati. Itu dia punya analogi. Cukup meletop kan. Adakah kita sampai ke level itu kan? Sanggup tak macam Dr. Zaila nak redah salji yang tinggi tu demi pelajar-pelajarku? Wow. Itu satu persoalan. Ya. Sama lagi. Tengah syok ni. Sorry lah, I suka kacau. Takut lupa ni. Silakan. Okey doktor. So macam doktor tadi pengalaman dengan salji. Macam saya ni pengalaman dengan bunga ros doktor. Sari Sensei. Macam mana? Tak pernah dibuat orang beli 19 kuntum bunga ros ni. Beli pula dekat 19 kuntum. Saya tak pernah citri secara live ni. Beli. Okey. Jadi naik motor ni sampai ke traffic light doktor. Sampai ke traffic light,
orang tengok kiri kanan. Saya sanggup berkedah dengan keadaan orang tengok kiri kanan, orang buka tingkap, tengok teneng-teneng kan. Untuk bagi pada special friend lah masa tu kan. So Cinta hati lah. nak Senang betul? Cinta hati lah. Cinta hati. Ah, Okey. Jadi bila nak bawakan konsep ni, mendidik dengan cinta ni, kan kita bawa pada anak-anak macam sekarang ni, alhamdulillah doktor, saya dah nak masuk anak yang kelima doktor. Ada twin lagi. Alhamdulillah rezeki. Jadi bila mana mendidik dengan cinta ni, ianya memang tak lari tak bukan, dia memang akan nampak daripada mata kita akan jatuh pada hati. Macam mana saya melahirkan rasa cinta ni, kalau kita tengok ibu bapa yang berpengalaman dekat sini mungkin lebih arif lah. Melihat anak-anak masa dia tengah tidur dengan keadaan dia yang neutral, suci, penuh, tak ada dosa kan, dengan macam-macam style tidur terlentang dan sebagainya. Bila kita hampir dengan dia, cium di ubun-ubun kepala dia, di situ terbit rasa cinta dan sayang yang tak dapat diungkap. Jadi bagaimana pula dengan sekolah, kita implementkan apa yang kita dah buat pada anak tu. Bukanlah maksud kita cium pula ubun-ubun anak murid kita di sekolah tu kan, jenuh. Jadinya bagaimana kita rasa kita sayang pada anak, kita bawa pula konsep tu kepada anak murid kita di sekolah. Sebab biasa ni doktor, saya sensei dan juga audiens, kita di sekolah memang kita ada terapkan konsep ziarah cakna. Bila budak ni tak datang, kita ke rumah dia, kita tanya khabar. Rupa-rupanya bila kita ziarah cakna ni, kita dapat tahu anak murid kita ni tak ada makanan, tak ada beras kat rumah. Masya-Allah. Daripada situ pula dia tak hadir sebab dia nak jaga adik dia yang kekurangan zat. Saya tengok hari tu budak umur 6 tahun macam umur 3 tahun. Tangan dia kurang zat, bengkok. Kaki dia patah terpijak oleh sepupu dia masa dia selimutkan kaki dia. Jadi dekat situ bila kita turun dengan pentadbir sekolah, kita turun dengan rakan-rakan kaunselor dan guru kelas, di situ memang lahir dan terzahirlah cinta kita yang kita tak susun pun skrip tu bagaimana kita nak mendekati dia dengan kata-kata, dengan intonasi, dan kita peluk anak murid kita tu. Dan di situlah kita dapat tahu keadaan sebenar anak-anak murid ni, bagaimana mereka perlu didekati, bukan dihukumi kan, kerana kita tak tahu. Saya pernah dulu masa saya form 6 doktor, saya ni daripada sekolah A masuk sekolah B. Sekolah saya ni dicop macam budak-budak jenis yang orang kata apa nakal. Tapi saya dekat saya tak ada nakal, pengawas kan. Jadi bila kita sampai dekat satu sekolah ni, kita lewat sebab naik bas lompat, saya telah dipiat telinga. Saya telah dipiat telinga oleh seorang guru disiplin tu, sehingga kan dia tak tanya pun apa keadaan saya, bagaimana, kenapa saya datang lambat. Jadi di situ hukuman ni sebenarnya kalau kita ikut satu pendekatan, ianya memang boleh menghentikan tingkah laku anak murid tu dengan segera, tetapi bersifat sementara, short term. Sekiranya kita menjalankan hukuman juga kepada anak-anak kita ni, secara tak langsung dia akan merangsang tindakan agresif anak-anak ni. Dia akan stimulate. Kita marah herdik budak tu, secara tak langsung nanti perkara ketiga yang akan berlaku akan bertindak balas dengan penghukum tadi. Sama dia akan counter balik, sama dia akan naikkan suara balik. Jadi adalah lebih baik kita mendekati anak-anak ni daripada hati, berbicara dengan hati, melihat dengan hati, mendengar daripada hati, sehinggalah kita boleh menyelami perasaan, fikiran, dan secara tak langsung kita telah meletakkan nilai dalam diri dia. Ya. Jadi itulah sedikit doktor berkaitan dengan cinta ni. Saya sangat tersentuh dengan you punya description itu, dan ramai juga sebenarnya yang bagi komen ya. Dia kata Nur Zarina, dia kata nama dia kata nak ni
berniat nak mendidik dengan cinta, namun ada saja orang duri yang menghalang cinta kepada anak murid, katanya. Ya Allah, kan. Daripada Aniza pula, dia kata cinta dalam konsep mendidik tak kenal erti jemu, tetapi ingin mencapai KPM membuatkan anak didik menjadi peluang meningkatkan viral walau dalam situasi geram, tetap sabar, katanya. Ini menarik juga. Ya, Yasmin, dia kata seorang guru perlu menerima mendidik anak sepenuh hati seumpama anak kita sendiri. Ya, pengalaman didik anak-anak murid adalah anak-anak saya kerana mereka lah dunia saya menumpang kasih sebagai ibu. Ya Allah, kan itu dia ya. Sangat tersentuh jugalah hati saya membaca komen-komen ini ya. Dan kita boleh relate ya perasaan cinta kita ya kepada anak-anak kita, kepada suami kita, dan kita nak bawa tu sebenarnya dalam dunia pendidikan itu. Melihat kelemahan dia tu, menerima seadanya, bukan untuk menghukum tapi untuk mendidik ya. Melihat itu dengan mata hati, dengan kasih sayang, baru kita dapat ya menerima dengan seadanya. Okey, cantik you punya permulaan itu, dan thank you so much ya ramai yang bagi komen-komen. InsyaAllah nanti kita akan, kalau you ada persoalan, ada cikgu I sangat mencemburui you punya knowledge. You ada tulis buku, apa nama buku you, apa nama buku itu? Kembara Bumi Sakura. Kembara Bumi Kembara Bumi Sakura. Sakura. Kembara Bumi Sakura, buku ini ditulis oleh Sare Sensei yang menceritakan pengalamannya beliau di Jepun. Beliau berpeluang ya melanjut pelajaran di negara Jepun dalam bidang kesusastraan bahasa Jepun. Ya Allah, I pun tak tahu macam mana you boleh buat bahasa Jepun ni. Dan I nak tanya, because Jepun ini sangat terkenal ya dengan adab di bahasa. Sebab kita sekarang ni macam mana dalam sesi ni kita sebenarnya macam mana kita nak merealisasikan sekolah sejahtera yang 14 nilai yang dinyatakan, salah satunya adab ya. Adab yang ditekankan dalam konsep sekolah sejahtera. Kalau you boleh cerita silakan, sebenarnya bagaimana Jepun melakukannya ya. Sebab kita nak daripada cinta dengan didik dengan cinta ni, kita dapat sebenarnya nak merealisasikan konsep sekolah sejahtera. Tetapi Jepun dah dahulu berjaya melakukannya. If you can share your experience on this, silakan Sare. Okey, terima kasih Dato' Zaila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam mekar di hati. Salam mekar di hati itu tagline kami punya IPG lah. Ya. Ya. Okey, terima kasih Dato' Zaila kerana sudi menjemput saya yang rasanya tak layaklah untuk tajuk ni. Kepada Cikgu Ridwan, kaunselor hebat dari Sekolah Menengah Sultan Yusof Perak. Seronok dengar perkongsian daripada Cikgu Ridwan tadi. Short and sweet, tarifan cinta tu, dan seronok juga dengar cerita Dr. Zaila mengharungi apa? Nostalgia. Cerita kita lebih kurang sama lah Dr. Zaila. Saya punya minus. Saya minus saya punya minus hachi, negatif 8. Sama juga mengharungi salji masa tu untuk menemui isteri. Cerita lama lah. Okey, baiklah audiens semua, kepada dua panel. Kepada yang pernah mengikuti wawancara saya bersama Dr. Zaila sebelum ni mungkin kenal lah. Tapi saya rasa mungkin ramai tak kenal sebab dah lama kan. Okey, saya kenalkan sedikit data saya lah. Saya dipanggil Sare Sensei. Sare tu Saleh sebenarnya. Sebab lepas saya di Jepun kan, tak adalah. Maksudnya lepas saya masuk dunia Jepun, orang Jepun tak boleh sebut huruf L dengan jelas. Jadi Saleh jadi Sare. Jadi Sare, Sensei tu macam panggilan untuk cikgu lah. Di Jepun, kalau di sekolah, dia tak ada panggil puan ke apa semua. Macam kita lah cikgu, sensei. Kalau di hospital, doktor, dia panggil sensei. Kalau di university, you ada doktor ke, even you ada profesor ke, semua sensei. Sensei ni panggilan penghormatan bagi orang yang menyampaikan ilmu, orang yang berilmu. Kepakaran dia panggil sensei. Saya dah grad university, dah lama, baru tahu pensyaratan saya itu ada profesor. Bayangkan saya panggil sensei saja. Okey, baiklah. Saya macam tu saya cakap tadi, tak adalah bagaimana saya pun sikit-sikit lah yang ada ilmu kita kongsikan. Lulusan Bunkyo University, Saitama, Jepun. Saya buat ijazah sarjana muda bahasa Jepun, linguistik dan sastra Jepun, tajaan JPA, dan master saya juga Jepun. Taklah pandai sangat, setakat hai angguk-angguk tu boleh lah kan. Saya pun dah lama tak guna. Cuma saya syukur pada
Tapi ni saya beritahu lah, kalau audiens semua nak belajar bahasa Jepun secara percuma, masuk kelas saya 3 kali saya jamin boleh cakap Jepun. Basic lah. Boleh pergi ke channel saya pada channel baru buat. Ni semua Dr. Zaila punya inspirasi lah. Type dia Sare Sensei, S-A-R-E jarak S-E-N-S-E-I, Sare Sensei. Ada aktiviti saya outdoor, macam-macam aktiviti ada saya campur-campur, tapi Jepun banyak juga ya. Dan ada saya bersama kawan-kawan Jepun pergi merata, boleh belajar kat situ. Okey, background saya tadi tu Jepun, tapi tak semesti saya pandai. Cuma saya ucapkan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia sebab atas sokongan pembayaran cukai kerajaan menghantar saya ke Jepun untuk belajar atas dasar pandang ke timur ya, yang dipropori oleh Mahathir Mohamad, our dulu punya Prime Minister. And then saya belajar banyaklah budaya dan sebagainya. Okey, bercakap pada tema cinta tadi, kalau Cikgu Ridwan kata cinta tu kita sayang dan sebagainya, Dr. Zaila mengharungi salji. Bila kita cinta kepada sesuatu, mestilah kita khusyuk. Kita akan fokus. Kita akan macam student lah, kalau sesuatu benda tu, dia suka cikgu tu, dia suka subjek tu, dia tak sabar-sabar nak pergi kuliah. Kan Dr. Zaila? Sama dengan pelajar. Kalau pelajar tu seronok dengan budaya sekolah sejahtera tu, dia memang tak sabar-sabar nak tunggu hari esok. Nak sarung stokin, bas. Cuba tengok iklan macam mana negara Jepun kan. Orang kata budaya dia, macam mana mak ayah tunggu bas dan sebagainya. Maknanya tak sabar-sabar. Sama jugalah dengan erti kata pengajaran dan pembelajaran. Bila cikgu berjaya tanamkan rasa cinta pelajar terhadap subjek tu, cinta kepada negara, cinta tu mesti beyond, melangkaui, maknanya pelan-pelan kita pupuk. Okey, negara Jepun, ni tagline yang saya belajar, Jepun dia membina bangsa dulu, baru dia membina negara. Tagline ya, Jepun membina bangsa dulu, barulah dia membina negara. Maknanya kekuatan sesebuah negara itu sebenarnya lahir daripada kekuatan bangsa tu. Dan kekuatan bangsa tu lahir daripada pembentukan daripada kecil. Dan Jepun kenapa dia berjaya? Nak kata berjaya tu satu benda yang subjektif, tapi saya rasa majoriti lah. Majoriti bila cakap pasal Jepun, saya rasa lebih pada positif. Betul tak? Jadi, kenapa Jepun tu boleh berjaya? Macam Dr. Zaila kata kita baru nak buat. Sebenarnya kita dah lama buat. Mungkin tak mencapai tahap yang ketat macam Jepun. Jadi kenapa berjaya? Sebab pendidikan Jepun dia memberikan tumpuan kepada pembentukan Dotoku. Pendidikan Dotoku. Boleh sebut Cikgu Ridwan? Dotoku. Dotoku. Betul, Dotoku. Ya. Dotoku. Maksudnya pendidikan moral, pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak. Di Jepun, sekolah rendah, majoriti di sekolah rendah ya, ni pendapat saya lah. Dia tidak ada penekanan 100% kepada peperiksaan, kepada pembinaan akhlak. Dalam setiap subjek tu dia ada ada dia punya implement Dotoku tu. Macam mana dan sebagainya pembinaan dia. Okey, kalau boleh Cikgu Ridwan bantu saya upkan slide yang saya dah buat tu. Boleh. Okey. Audience boleh tengok ya. Di Jepun daripada sekolah rendah lagi ada mulakan dengan pendidikan Dotoku. Dan sebenarnya ya tuan-tuan dan puan-puan ada. Okey. Sekejap. Dia baru nak keluar Yang kedua. Slide yang kedua. Ni tengok ya. Pendidikan moral pula tengok. Dia ajar banyaklah, ni antara yang saya nampak lah, aspek kebersihan, disiplin, berdikari, hormat menghormati, kasih sayang, jujur, amanah, mematuhi peraturan. Ini antara pendidikan yang diterapkan daripada sekolah rendah. Dan sebenarnya pendidikan yang Jepun bermula dari rumah. Daripada rumah. Daripada rumah. Mak ayah, contoh soal kebersihan. Mak ayah ajar kebersihan macam mana, sayangi suasana yang bersih. Lepas tu, mak ayah dia ajar bila nak buang sampah, mereka ada juga longgokan sampah dekat tempat tertentu, setiap sudut di kawasan perumahan. Macam mana mak ayah ajar anak-anak separatkan sampah, hargai orang yang bantu kita. Bila pakcik-pakcik yang bawa truk sampah tu sampai, dia orang berhenti, dia ajar anaknya tunduk tanda terima kasih. Itu semua pendidikan yang kita nampak macam kecil, tapi dia memberikan impak yang besar. Tengok, daripada dia ajar anak-anak dia ojigi, membongkokkan kepala, tanda terima kasih, sampailah besar, sampailah dia masuk dalam dunia syakai, dunia kerja dan sebagainya.
benda tu telah sebati dekat jiwa. Contoh disiplin, penguasa, kalau kata pukul 9, 8.45 dah sampai, bukan on time pukul 9, hormat menghormati, kasih sayang, daripada rumah lagi. Daripada rumah, benda tu disambut di sekolah. Maknanya, bukannya kita pihak ibu bapa mengharapkan sekolah semuanya yang mendidik. Mula pada rumah. Bila rumah dah didik, sekolah sambut, dia jadi kuat. Dan satu lagi daripada sekolah rendah lagi, daripada tadika lagi. Boleh tak pergi slide seterusnya? Cikgu Ridwan. Okey. Slide seterusnya. Tu. Bukan, yang sebelum tu. Tengok tu. Pendidikan moral dia, pendidikan ni Dotoku daripada rumah pergi ke sekolah. Tengok ya, dekat rumah ni contoh ya, dekat rumah mak ayah hajar dia macam mana nak asingkan sampah, kenapa kita kena buat macam ni, kenapa kena buat macam ni, dia terangkan kenapa dan mengapa, apa kesannya. Jadi anak tu rasa cinta. Bukan cinta setakat tu, dia cinta pada nanti impactnya pada negara kita macam mana. Maknanya cinta tu bukan kecil-kecil tau, dia lagi dia tanamkan rasa semangat cintakan negara dan sebagainya. Kita bertanggungjawab pada diri kita, pada masyarakat, jiran-jiran. Sebab itulah kebersihan, persekitaran pun dijaga dan akhirnya kat sekolah disambut. Kat sekolah lagi jitukan. Sebab tu kat sekolah rendah di Jepun ya, hampir sekolah di sekolah rendah hampir tak ada cleaner. Cleaner ni siapa? Pelajar dengan cikgu-cikgu sama-sama buat. Kat situ lah. Minta maaf Sari. Satu lagi slide. Boleh silakan. Okey, contoh kan kalau macam elemen penerapan nilai ni untuk anak-anak di Jepun ni di sekolah rendah, mereka ni memang ada subjek khusus ataupun mereka implement dalam setiap apa yang mereka buat? Ataupun memang ada subjek khusus? Dalam implement dalam setiap subjek tu ada. Yang subjek itu saya tak berapa pasti, tapi dia ada implement dalam setiap subjek tu ada. Macam kita sekarang, kita pun ada sebenarnya pendidikan matematik, sains apa. Tak silap saya ada kan Dr. Zailah penekanan kepada nilai-nilai tu. Even kalau pelajar-pelajar di IPG sekalipun pergi praktikum, ada kan dia punya pecahan-pecahan dia punya nilai dia. Ada kat situ sebenarnya. Jadi kat situlah kita kena ambil peluang. Bukannya kita nak habiskan masa untuk kita habiskan kita sukat untuk peperiksaan tu yang kita kadang-kadang benda tu ada. Tapi kita tak tekankan, itu yang dia lama-lama jadi longgar. Maknanya kita pun itulah film. Tapi itulah kita tak berapa tu. Kejap. Cuba tunjuk tadi yang saya tadi, Cikgu Ridwan, yang ketiga tadi. Itulah sebab kita doing away with examination ya. Cuma kita takut bila kita akan fokus kepada peperiksaan, kita terlepas pandang yang nilai-nilai yang nak dimasukkan ya, nak diterapkan tu. Betul-betul. Kadang kesian juga dengan cikgu-cikgu ni. Cuba tengok. Betul. Apa benda ni? Kejap, Cikgu Ridwan, cuba tengok gambar. Tengok gambar tu, nampak tak gambar pelajar-pelajar berjalan kaki? Okey, ya, antara sebab ada. Kenapa Jepun ni berjaya didik tadi, antaranya ialah Jepun ni mendidik dia punya rakyat daripada kanak-kanak lagi berdikari, pergi sekolah jalan kaki. Ialah sebab negara dia selamat lah. Banyak je buat sendiri. Yang sebelah gambar tu nampak tu, makan dengan cikgu makan dengan pelajar-pelajar dalam kelas. Tu nampak tak sare? Tu saya lah tu, ada sare sensei, nampak tak? Kat belakang tu. Saya makan dengan Jepun, darjah 6. Saya pernah makan lah dekat sekolah rendah Jepun. Tak nampak yang paling hitam tu saya lah. Yang betul-betul di Jepun lah. Tengok, masuknya, tengok yang bawah tu. Cikgu masuk kelas semua tunduk. Masuk je krits. Tunduk. Sampai budaya tu, dia amalkan daripada kecil, daripada kat rumah ucap terima kasih dekat pakcik-pakcik yang kat sampah, terima kasih apa semua. Sampailah besar tu yang dia angguk. Dah terbiasa. So tak perlu lagi kempen tulis 5S ke apa, tak ada. Kat mana kempennya semua dekat hati. Kita boleh juga buat macam tu, tapi kita dengan cara kita sendirilah. That's why kita belajar pada Jepun 5S apa semua kan. Sebenarnya kat Jepun dia daripada kecil lagi dia dah didik. Maknanya bangsa kita bertanding dengan Jepun, cuma kita kena perketatkan lagi lah mana yang kita rasa longgar. Itulah pendidikan Dotoku ya Dr. Zailah. Jepun sebenarnya dari segi pendidikan moral ni memang dia agak berjaya sikit lah mendidik. Kita tengok bangsa Jepun kan, dia orang sebab tu dia pergi mana-mana, dia bawa budaya tu Dr. Zailah. Dia pergi mana-mana sebab dia cintakan kebersihan, dia sayangkan negara dia, sampaikan dia pergi mana-mana negara pun dia nampak sampah dia kutip. Tengok pertandingan bola sepak, habis pertandingan bola sepak tak payah suruh, kita ambil gambar, orang Jepun kutip sampah. Bukan dia nak apa, tapi dia membawa nama negara, semangat cintakan negara, cintakan kebersihan. Dengan dia mengutip sampah, tengok ya, betapa bagusnya orang Jepun, dengan cara dia mengutip sampah, automatik dia menjadi duta kecil negara dia.
Maknanya dia menaikkan image negara Jepun tu. Contohlah sekolah Sultan Yusof, student pergi makan KFC, belakang baju tulis Sultan Yusof, Sultan Yusof. Bayangkan tengah makan KFC tu, dia kemas meja cantik. Orang sekeliling pandang, dia tak cakap student tu, dia akan cakap, "Oh, belajar Sultan Yusof." Ataupun tulis Perak, pertandingan Sukma ke apa kan. Maknanya bayangkan kalau macam tu. Maknanya Jepun tu dah terdidik macam tu. Kita je yang cakap, "Oi, Jepun ni baguslah, kutip sampah." Tak, benda tu dia dah macam kebiasaan. Bukan dia buat-buat, bukan dia sengaja nak menunjuk, tak. Dia dah terpatri hati. Sama dengan konsep cinta tadi. Kan? Dia cinta tu melangkaui. Maknanya bukan lagi setakat cinta subjek, cinta sekolah, cinta cikgu, cintakan negara. Maknanya aku buat sekarang ni untuk kemajuan negara akan datang. Sebab nak tengok bangsa kita akan datang kemajuan, tengok kita punya remaja sekarang. Itulah dia. Nampak kat Jepun lah. Dia lebih kepada budaya dotoku lah, budaya pembinaan moral. Ya? Saya dapat tangkap kan, dia punya asas dia adalah bermula daripada pendidikan rendah, pembentukan akhlak, pembentukan bangsa, moral. Baru dia pergi negara. Kalau dia boleh terapkan kan, dia terus the highest level. Tak ada dah, dia terus kepada negara dah kan, tapi bermula dari sebab ya ramai orang kata macam mana ni bila hapus biasanya budak susah nak suruh belajar apa. Sebenarnya yang penting adalah pembentukan adab akhlak itu yang kita perkasakan, because dalam pendidikan rendah ini dia kata ini juga antara tricks ya orang-orang Jews ya, Yahudi ni, di mana dia kata pengalaman daripada kecil itu akan masuk dalam darah. Dia akan kekal ya sampai dia dewasa, benda tu takkan hilang pasal dia dah, it will be in the blood. Dia experience yang dia belajar masa dia kecil akan, orang Yahudi you letak mana-mana dia takkan ubah pendirian dia. Masa daripada kecil dia dah tanamkan dia punya adab dia, nilai-nilai. Okay, saya nak pergi kepada Cikgu Rizwan lah, because you involve banyak kan bila counselling ni, you banyak deal dengan dadahnya semua kan. Kita dapati kan negara kita ni salah satu isu adalah kadang-kadang yang baru-baru ni kita tengok bully lah. Kadang-kadang kita lihat kan dalam video-video, kadang-kadang kita tengok, kita rasa macam tak ada langsung kasih sayang, tak ada langsung perasaan empathy. Sekarang ni kita highlight dalam sejahtera kan, empathy macam dah hilang bila kita tengok kan keadaan tu. So what is wrong? What is happening? Kalau you boleh share your pengalaman dealing with this problem issue atau isu ini. Silakan. Okey, baik. Terima kasih doktor. Okey, sebenarnya kalau ikutkan doktor, Sensei dan audiens, kalau ikutkan kajian mengenai dengan bully ni sebenarnya daripada tahun 1970-an lagi dah banyak artikel-artikel dan kajian yang mengkaji tentang tingkah laku bully ni. Sehingga kan tahun 1990-an, satu kajian daripada US menunjukkan bahawa menjadi satu isu utama dalam kalangan pelajar di sekolah ni melakukan aktiviti bully. Tapi sebelum kita pergi kepada bully tu, kita perlu faham bagaimana untuk kita memahami ruang lingkup anak-anak murid kita ni. Kalau kita lihat dekat sini, dia ada awal remaja dengan akhir remaja. Yang mana awal remaja ni kalau kita tengok sistem pendidikan di Malaysia ni, ia terbahagi kepada menengah rendah, tingkatan 1, tingkatan 2 dan menengah atas tingkatan 3, 4, 5 hingga tingkatan 6. Okey, kalau ikutkan definisi akhir remaja ni daripada 15 hingga 21 tahun, awal remaja ni daripada 12 hingga 14 tahun. So kalau kita faham tingkah laku ataupun perkembangan peringkat remaja ni di tingkatan 1, kalau kita tengok tingkatan 2 ni memang dia punya energi dia banyak kan, dia punya semangat dia tinggi kan. Kalau kata kita nak tukar mikrofon tu, nak pindahkan mikrofon tu kepada guru yang bertugas ke, dalam tempoh perpindahan mikrofon tu pun dia dah boleh terus bising balik kan, walaupun dalam seketika. So kalau kita faham anak-anak murid ni dia memang dalam peringkat remaja ni kita biasa dengar dia ada kecelaruan identiti. Antara daripada perwatakan kanak-kanak versus kepada dia nak menjadi seorang orang dewasa. Mereka keliru dekat situ. Sebab itu ada statement daripada seorang tokoh, saya tak ingat siapa namanya, tapi dia kata kalau ikutkan belia ni ialah pemimpin atau khalifah. Pemimpin ini ialah pemimpin umat yang dikaburi, ditutupi dengan tirai keanak-anakan.
dan tirai keanak-anakan ni perlu disingkap sedikit demi sedikit. Bermakna kita perlu mendekati anak-anak ni untuk kita singkap sedikit demi sedikit sifat kekanak-anakan dia ni, supaya kita boleh mendekati mereka. Jadi kalau kita lihat pada peringkat awal remaja ni, dari segi fizikal memang badan dia dada dia dah bidang kan, memang nampak masa ni lah dia orang nak bentukkan badan kan. Masa ni lah mereka pandai menggunakan bahasa kan, pandai bersosial. Jadi dekat sini kita juga nampak mereka ni ada sifat kurang sabar. Kurang sabar ni akan kita relatekan bagaimana kes bully ni boleh berlaku. Dan juga mereka ni jarang untuk menerima pendapat. Mereka seolah-olah dah ada prinsip ataupun ada pegangan mereka sendiri. Jadi ini peringkat awal remaja. Kalau kita lihat peringkat akhir remaja, mereka ni seolah-olah hampir menyerupai orang dewasa. Diorang ada satu anggapan, maka anak-anak ni akan anggap mereka ni tak boleh diperbudakkan lagi. Maknanya pandangan mereka nak diterima, pandangan mereka nak diraikan. Jadi kalau kita memahami perkembangan remaja ni, kita akan dapat tackle hati mereka. Bila bercakap tentang cinta mendidik ni tadi, bila kita kenal anak murid kita, kita faham mereka, maka kita boleh ambil hati mereka. Dan di sini juga kalau kita lihat anak-anak ni, akhir remaja ni, mereka inginkan kebebasan sebanyak mungkin. Mereka inginkan kebebasan. Dan mereka sentiasa ingin tahu dan ingin cuba. Ini satu perkara yang positif lah kalau kita boleh bawa mereka untuk meneroka tentang bidang eksperimen sains kan. Kalau macam di sekolah saya ni ada kimpalan arca dan gas, ada pendidikan seni visual, kita mengembangkan potensi dan bakat mereka. Cuma tinggal lagi, kalau kita lihat kita tengok dalam statistik AADK, kita masuk sikit tentang dadah ni, antara faktor yang menjadi utama penglibatan dadah dalam kalangan remaja adalah kerana disebabkan faktor rakan-rakan ni, pengaruh rakan sebaya. Okey, bila cakap tentang pengaruh rakan sebaya ni, sebenarnya kalau kita tengok keperluan asas manusia, basic needs daripada seorang ahli psikologi, William Glazer mengatakan untuk satu orang manusia memenuhi keperluan asas, dia perlu disayangi, mereka perlu adakan kebebasan dalam hidup mereka, mereka perlukan keseronokan, kelangsungan hidup, dan mereka perlu apa satu lagi saya tak ingat. Okey, so itu adalah perkara-perkara yang perlu mereka dapat dalam keperluan asas mereka. So kalau keperluan asas tu tidak dapat, maka mereka akan ada unfinished business. Perkara yang tidak selesai ni mereka akan terjemahkan dalam bentuk yang agresif. Jadi kita tengok dekat slide yang seterusnya. Okey, punca isu bully ni seperti mana yang saya maklumkan tadi tentang kurang kasih sayang. Mereka ni kurang didampingi. Ada satu pandangan daripada seorang pensyarah mengatakan sebenarnya uniknya dalam keadaan rumah ni kita boleh membuat analisis doktor, Sari Sensei, berapakah banyak masa yang diperuntukkan di meja makan. Kalau kita lihat anak-anak ni, diorang berapa banyak masa mereka duduk makan bersama dengan mak bapa, meluahkan perasaan di meja makan, mereka minta pandangan kan, ayah dengan mak ni tanya macam mana di sekolah kan. Adakah masa itu masih ada lagi waktu-waktu makan yang bersama, ataupun masing-masing masuk makan di dalam bilik ataupun di ruang tamu secara berasingan. Jadi di situ sendiri kita boleh kaji sejauh mana bonding atau engagement anak-anak dengan mak bapak ni. Jadi kalau engagement ni kurang, maka mereka akan mencari rakan-rakan lain yang boleh mengisi tangki kekosongan ni, tangki kasih sayang, tangki kebebasan, tangki perhatian, tangki untuk meneruskan kehidupan mereka, kerana ada orang lain yang take over dia punya main role daripada seorang ibu dan ayah ni. Dan kalau kita tengok gaya keibubapan yang autokratik yang saya sebutkan tadi, suka menghukum, suka mengawal sekat kebebasan, maka inilah yang akan menyebabkan budak-budak ni memberontak. Okey. Dan pengaruh rakan sebaya ni memangnya dia akan minta untuk mereka diterima dalam kumpulan.
Okey, kalau macam mereka nak masuk dalam satu grup, mereka akan cuba untuk cari titik-titik persamaan. Secara tak langsung titik-titik persamaan inilah yang akan mencipta jurang pemisah di antara keluarga dengan diri mereka sendiri. Mereka telah tersilap langkah. Okey. Alright. Okey. So Okey, ya doktor. bila kita tengok banyak sangat isu-isu kan, banyaklah yang kita dengar dalam media sosial dan sebagainya. Jadi salah satu yang cikgu kata, something that we don't do, something that lacking dekat orang tua-tua ni menyebabkan berlakunya macam tu. Masalah cabaran-cabaran negara ni lah. Masalah dadah ni daripada 70-an, 80-an sampai sekarang ni, statistiknya kita tak reda lagi lah. Tak reda lagi kan. Meaning there's something that we don't do. And salah satu you mention tadi ialah kurangnya kita memberi kasih sayang. Kalau kita tengok kita sendiri pun kalau kita kurang kasih sayang kan, because Maslow ada antara basic need dia punya kasih sayang tu. Kalau tak ada tu macam mana budak-budak nak cemerlang ya. Itu kita sebagai cikgu tu kena ambil cakna lah ya. Sebelum kita nak sampai ke level kita nak menyampaikan ilmu-ilmu sebagainya yang bawah ni, kalau kita tak settle lagi maknanya itu yang akan menyumbang lah pada dia punya masalah isu cabaran yang kita hadapi sekarang lah. Okay. Alright. Dr. Zaila. Boleh saya bincang sikit? Silakan. Silakan. Sebab I nak next one saya suka Sarah, nanti you terus masuk saya point you ya. Di Jepun kan, kita kata macam diorang tak ada exam, diorang fokus kepada pembentukan adab kan. Tetapi diorang boleh excel juga dari segi inovasi kan. Walaupun di sekolah tu tak adalah fokus kepada konten, dia basic pembentukan akhlak. Tapi diorang excel juga. So if you can give your comments on that. Okay, ni saya bercerita based pada pengalaman saya lah. Mungkin orang lain ada pengalaman, sebab rakyat Malaysia ramai je yang belajar kat Jepun, berpuluh-puluh ribu. Ini pengalaman saya sendiri. Sebelum tu saya suka dengan statement Cikgu Ridwan pasal dadah, bully tadi. Di Jepun pun ada bully, dipanggil ijime pun ada, tapi dia punya mungkin percentage dia rendah lah. Jepun pun ada juga budaya-budaya yang kurang bagus, tapi orang kata kebaikan dia melangkaui. Tidaklah, maksudnya ada jugalah benda-benda yang tak elok, tapi saya hampir tak nampak lah persentage rendah macam kejadian bully dan sebagainya ada, tapi mungkin berbanding negara kita mungkin rendah sikit lah, wallahualam bisawab. Saya suka dengan perkataan Cikgu Ridwan tadi, perkataan unfinished business. Unfinished business tu yang sangat bahaya tu. Dia ada perasaan dendam, tak puas hati. Tadi pada awal tadi Cikgu Ridwan kata disebabkan datang lambat, cikgu denda tanpa beri peluang Cikgu Ridwan menjelaskan kenapa lambat. Saya ingat tadi betul lah awal. Maknanya benda tu diingat sampai sekarang. Ya, betul. Walaupun kita maafkan, sampai sekarang saya ingat. Dia macam ni, ibarat paku Dr. Zaila. Ya, Dr. Zaila, ibarat paku. Perasan tak kalau kita paku kat dinding, kita boleh cabut paku tu. Paku tak nampak, parut dia ada. Parut tu yang bahaya, unfinished business. Walaupun dah maafkan, kita masih teringat-ingat. Jadi, kita sebagai pendidik, kalau kita menghukum ke apa, kita didik sekali lah. Jangan kita macam tu kita terus biarkan. Itu yang bila unfinished business, zaman sekarang tak boleh terus report polis. Dulu boleh lah rota-rota, lebih-lebih, kita tak terdedah dengan teknologi. Sekarang tak boleh. Pelajar kita hebat, canggih. Sekarang peguam-peguam pun ramai. Jadi kat situlah kita, kalau boleh kita bagi hukuman dengan cara kita terus mendidik lah, kita terangkan yang betul. Okey, tadi berkenaan dengan tadi Dr. Zaila kata nak bentuk sekolah sejahtera, kita belum kuat lagi dari segi. Macam saya sendiri lah pengalaman saya Dr. Zaila ya. Cara saya makan dengan anak saya apa semua, anak saya pun dah melakukan. Itu yang kalau Cikgu Ridwan perasan kat Facebook kan, saya mula bawa anak-anak isteri pergi camping, pergi outdoor. Minggu lepas saya bawa anak saya umur 9 tahun panjat gunung, panjat bukit. Dengan cara tu kan, bayangkan saya panjat gunung tu 2.5 jam, sambil menyanyi saya bergurau dengan anak saya bercakap-cakap, otomatik anak saya yang agak pendiam tu, dia berborak dengan saya. Lepas tu dah sampai puncak, saya bagi je reward. Okey, masa pergi camping tu lah, mak dia masak sama-sama. Bukan kita nak cari pasal kita camping tu. Apa sebenarnya, dia kasi itulah pembinaan tu. Sari Sensei, kan? Sensei. Perlahan-lahan, maknanya kita cari. Ya.
Saya suka bila Sari Sensei sebut Ya, silakan. tentang positive stroke ataupun reward tadi. Boleh tak contoh yang biasanya kalau Reward. Sari Sensei bagi reward pada anak tu kan? Untuk Okey, contoh. bagi dia lebih Contoh anak motivasi. saya dan Apa anak yang saya nombor biasa Sari satu. bagi? Ha. Okey, contoh anak saya nombor satu tu, dulu masa dia umur 4 tahun, umur 3 tahun lah, dia umur 4 tahun, saya cakap dengan dia, kalau kakak cepat pandai baca, nanti abang bagi hadiah. Okey, bila dia umur 4 tahun, dia pandai baca, saya bagi satu hamper besar. Ataupun masa dia umur 11 tahun, dia dah mula jadi remaja, faham kan? Dah jadi remaja pun, saya bagi reward. Saya bagi reward apa? Hadiah-hadiah barang-barang Bagus, keperluan bagus. dia. Jadi dia seronoklah, dia dihargai. Kan Cikgu Ridwan kata, remaja ada peringkat-peringkat dia nak dihargai, pendapat yang dia dengar. Saya bukan ayah yang orang kata sempurna, saya pun banyak kelemahan, saya pun masih belajar. Saya pun rasa macam risau juga menghadapi fasa-fasa ni, kita tak tahu macam mana kan. Itu cara saya lah, macam anak saya tadi panjat gunung. Saya belikan aiskrim yang paling mahal bagi saya, bagi dia lah paling mahal. Padahal bagi kita biasa-biasa je. Jadi kita raikan benda macam tu, perlahan-lahan. Daripada dia tak suka panjat gunung, ada suka, minggu ni kita panjat ni, minggu ni panjat ini. Macam tu, bukan kita tak paksa dia, tapi kita cakap dia, apa keperluan, sebab sebenarnya saya nak hilangkan masa dia bermain gadget. Kalau tak, anak saya Sabtu Ahad kadang-kadang dia suka main iPad sampai malam apa semua. Maksudnya saya nak legakan, saya nak dia lebih kepada Kristen. Okey, nombor 2 tadi Dr. Zaila minta saya kongsikan pengalaman di Jepun, macam mana tadi orang kata semangat apa, macam mana Jepun boleh berjaya kan? Macam mana dia tak ada, bukan kata Jepun ni tak ada perbezaan. Sangat kompeten kan? Dia tak ada exam. Ya, dia tak ada, bukan tak ada peperiksaan. Dia ada exam. Dia ada center exam macam nak masuk ke universiti ada, tapi pembelajaran di sekolah khususnya sekolah rendah dia banyak hands on. Dia banyak aktiviti yang macam mana cakap yang fun lah, yang seronok. Okey, macam di universiti universiti lah. Macam kat universiti. Saya mana ada kawan Melayu. Dalam universiti saya belajar, dalam batch saya ada 138 orang fakulti sastra, pengajar sastra Jepun. Saya seorang-seorang anak Melayu. Kiri, kanan, depan, belakang Jepun. Macam mana saya boleh berjaya? Tak, dia bukan saya kata saya bagus. Tak, saya orang kata duduk rumah seorang-seorang, sewa seorang-seorang, lepas habis kuliah, tak ada kawan, nak menghadapi satu semester, saya berhadapan 13 subjek. All in Japanese. No English. Apatah lagi Melayu. No English. Bayangkan, saya tak pernah belajar sastra Melayu. Saya tak pernah belajar sastra Jepun, sastra Inggeris. Dia belajar sastra Jepun. Memang kalau tak kuat apa orang kata tak ada jati diri, boleh menangis lah. Tapi macam mana jadiku? Saya nampak saya dah terikut budaya Jepun sikit-sikit iaitu budaya berdikari. Macam mana orang Jepun tu didik anak-anak daripada kecil, dia terbawa. Kawan-kawan saya cakap lah, kawan Jepun cakap ya, proses mereka masuk universiti memang mak ayah support mula-mula. Lepas tu diorang masuk universiti, majoriti pelajar Jepun nak buat baito, maksudnya kerja part time. Daripada baito itulah dia menolong mak ayah dia untuk membayar apa? Maknanya ada tanggungjawab pada diri. Latih tanggungjawab pada diri. Kat situlah baito dan sebagainya. Kat situlah saya macam terkenalah tempias dia berdikari, usaha, dan saya suka dengan semangat Jepun bila buat sesuatu all out. Ishokenme. Sebab tu bila di IPG kat sini, kadang-kadang saya jumpa pelajar-pelajar, saya bagi semangat. You all belajar berapa subjek satu semester? 8 sensei. Berat tak? Berat. 8 subjek. Dalam bahasa ada pun bahasa Inggeris 1-2 subjek. Takkan tak boleh. Kiri, kanan, depan, belakang kawan Melayu ada. Mak ayah dekat. Keluar pada IPG ada kedai-kedai. Nikmat apa yang harus kamu dustakan? Saya no apa halal food dan sebagainya. Itulah orang kata bila kita berdikari, bila kita berada dalam satu bila kita dalam satu keadaan yang tidak comfort, apa kata dalam zon yang kita kena berjuang, benda tu automatik dia akan jadi bersemangat. Tapi bila kita dalam comfort zone, makanan disediakan, itu dia gini, lama-lama kita jadi macam malas. Sebab sudah dia tanya saya, Sensei, kami ni bukan apa Sensei, kadang-kadang macam malas tau, macam tak boleh kena. Sebab tu saya kata kita kena sentiasa jangan dalam keadaan comfort zone. Kena sibukkan diri dan letakkan yang kita ni belajar jadi cikgu ni bukan untuk diri kita sendiri, tapi impian mak ayah adalah kepada keperluan negara. Kita ni nak jadi cikgu yang hebat kena bermula pada sekarang. Maknanya dekat situlah. Jadi bertitik tolak pada budaya Jepun tadi, saya tengok keadaan kawan-kawan Jepun dan macam mana pensyarah, itu yang saya all out, alhamdulillah 66 subjek berjaya saya habiskan. Dekat Jepun dia tak ada sistem CGPA, dia sistem grade. Nak dapat grade C boleh buat kenduri doktor. Grade C tu maksudnya 60 ke atas. Bawah 60 gagal.
bawah 60 gagal. Nak dapat grade C, 60 ke 65 tu syukur doktor boleh buat kenduri. Alhamdulillah saya dapat lebih kurang 50 subjek saya dapat grade A. All out. Bina hubungan baik dengan pensyarah. Bina hubungan baik dengan pensyarah. Saya rapat dengan pensyarah. Lepas kuliah jumpa pensyarah, bincang, email. Pensyarah Jepun very sporting. Lepas kelas panggil sensei kan. Lepas kelas boleh minum dengan dia dan sebagainya. Dia tengok semangat kita. Bila masuk kuliah, bila masuk bilik kuliah, duduk depan-depan. Jangan duduk belakang. Ni saja. Duduk depan. Jangan tidur. Pandang. Suka tak suka pensyarah tu, suka subjek tu, mata celik senyum. Tunjukkan semangat. Sebab pensyarah-pensyarah first dia akan tengok kita punya karisma. Karisma tu maksudnya kita punya apa doktor? Karisma tu susah nak cakap. Kita punya penampilan, kita punya kesungguhan tu nampak. Itulah kita bina macam mana tu cara kita nak solution. Jadi kat situ saya nampak orang Jepun ni dia tak ada budaya yang macam dalam comfort zone. Dia usaha dan usaha tengok. Dia pergi kerja part time dan sebagainya gini-gini. Lepas tu ada lagi banyak lah kat situ yang dia orang boleh berjaya tu. Tadi daripada binaan masa kecil kan, berdikari, sifat-sifat tu sifat-sifat ni, tu yang semangat tu terbina. Dan kami-kami yang belajar kat Jepun pun automatik dapat tempias. Dan untuk makluman, saya tahun kedua cuba-cuba buat part time juga, dapatkan apa orang kata tu, permit daripada kerajaan Jepun, berjaya sebab semata-mata bukan pasal duit. Sebab nak kata duit cukup. Kerajaan Malaysia bagi duit poket sebulan 5,000 lebih kurang, 5,000 ringgit Malaysia untuk belanja. Semata-mata sebab saya bakal cikgu bahasa Jepun, semata-mata nak fasihkan cakap Jepun, saya kerja dekat kedai kombini yang 24 hours yang macam 7-Eleven tu, nama je Sangkus, dan saya kerja dekat Pasaraya Ito Yokado, dekat bahagian Seka jual buah. Kat situlah saya berinteraksi dengan Jepun, belajar budaya dia macam mana, dan dekat universiti saya belajar budaya belajar, dekat tempat kerja saya belajar budaya kerja. Rupa-rupanya kalau pukul 5 kita masuk kerja, tak boleh datang pukul 5 on time. 4:30 dah ready. Itu maksudnya. Wow. Kalau kita meeting pukul 9 pagi, 8:40, 20 minutes before dah kena ada. Itu maksud punctual dalam budaya Jepun. Menepati masa bukan on time tapi before time. Before time. Itu yang Jepun ajar tu lah. Ingat. Kalau before time. Ingat ya student-student dekat mana-mana IPG, dekat universiti dan sebagainya. Ingat, perkara pertama ialah tunjukkan kesungguhan kita pada pensyarah. Masuk dia kuliah, duduk depan-depan. Jangan budaya duduk belakang. Duduk depan-depan. Ini kuliah lah. Sebab kita proses belajar. Lainlah kalau dah kerja kan. Duduk depan-depan. Dah kerja pun bagus juga. Satu penghormatan. Duduk depan. Tak faham terus jumpa pensyarah. Saya rasa Dr. Zaila pun suka kan. Kalau pelajar tak faham, dia jumpa bincang. Lepas tu, cuba buat dulu baru tunjuk kat pensyarah. Jangan datang dengan kata kosong. Tunjukkan kesungguhan. Biar kita hantar kertas yang tak apa-apa kita tulis, kita ada usaha. Daripada kita copy paste, daripada kita tiru mana-mana, maknanya kat situ lah. Kat situ dah dinilai. Orang kata tu yang saya nampak Jepun Dr. Zaila. Diorang all out, bukan untuk diri sendiri, untuk maya, untuk negara. Sentiasa ada orang kata semangat macam semangat. Sebab Jepun ni dia terkenal dengan semangat cintakan negara. Memang cintakan negara. Tengok, satu lagi Jepun ni, dia suka buat all out. Bila dia tak boleh buat sesuatu, contohlah, kebanyakannya lah dia akan surrender. Pemimpin juga akan surrender. Akan letak jawatan macam tu. Itu saja. Kalau dia cinta, barulah all out. Oh nak duri. Sanggup Harungi salji. Harungi salji. Salji ke? Kat Gunung Sahara ke? Sanggup kita terendahi. Okay? Itu dia tak kisah. Sebenarnya Dr. Zaila, kepada Dr. Zaila, macam Dr. Zaila lulusan daripada Kanada kan, bercinta dengan suami pun dekat Kanada apa semua. Dia sebenarnya belajar kat Kanada ke, belajar dekat Jepun ke, belajar dekat local UKM atau teknik atau APG, tempat tu bukan menjadi faktor berjaya. Kita belajar kat mana-mana pun sebenarnya diri kita, jati diri kita kat mana. Ada je yang belajar dekat lokal tapi jadi insan yang hebat. So diri kita. Ya, yang pertama, jangan sentiasa dalam comfort zone. Sama juga macam cikgu kat sekolah kan, jangan sentiasa dalam keadaan yang selesa. Kita kena ada plan B, plan C. Kalau jadi macam ni, akan datang, kalau ditukarkan macam mana. Kita sentiasa update kat situ. Itulah yang saya nampak lah. Saya pun tak sempurna, banyak kena belajar lagi. Banyak ya komen-komen dekat sini ni. Mungkin nanti apa tu? boleh respon lah ya. Banyak sangat. Okey, kita pun ni ada yang respon. Ada yang respon. Ada yang respon termotivasi dengar saran saya bagi
talk pasal budaya Jepun. Sebenarnya kalau nak tengok lagi saya bagi talk budaya Jepun, pergi ke channel YouTube saya. Iklan sikit. Sare Jangan Sensei, lupa subscribe. SARE. Ada okey, dekat dalam tu pun ada kawan-kawan Jepun, dia berminat nak belajar pasal Islam. Saya terangkan sekejap je. Oh, dia boleh ceritakan apa tu rukun Islam, apa tu puasa, sambil-sambil saya mendaki bukit, mendaki gunung. Ada tengok dalam YouTube. Kat situ lah kita rasa tu, sebab masuk ke bakal sebagai orang, lagi-lagi student. Kat sini student kalau saya tengok macam malam-malam saya tegur. Bukan apa, kita tak nak bangsa kita leka. Kita tak nak anak-anak muda tu bermasa. Sampai kan ada student kat sini, saya ajar dia. Okey, saya tanya kamu satu soalan. Kamu pergi kuliah bawa beg, betul tak? Betul Sensei. Kamu main sumbat je kan? Dr. Zailah punya kelas ke, Dr. Ridwan punya kelas, Sensei main sumbat. Lepas tu balik, entah ke mana kertas tu. Lain pun tak tahu. Buatlah sistematik. Kamu ada 8 subjek, 9 file. Letakkan apa label kat depan, pensyarah mana. Bila pergi kuliah, bawa file yang berkenaan saja. Bila dapat apa task, masukkan. Balik ke meja kamu dekat asrama, tandakan dekat apa tu yang board tu, apa tugasan bila deadline, tandakan tick. Nak saya kena macam tu, kena buat sesuatu, bukannya main bong-bong tu. Ada karisma. Bila dapat kerja pagi, cuba selesaikan tengah hari. Waktu tengah hari tu pergi library ke macam tu lah maksudnya. Okey, itu dia tips-tips pada Jepun. Saya pun kena balik. Alright. Kita ni memang masa begitu cemburu ni 1 jam ni memang cepat sangat. Sebab saya nak minta Cikgu Ridwan, kalau boleh yang untuk penutup ni, I nak you bagi tips lah. Ya, bagilah sedikit panduan kepada kita. Ya. Tak kira lah muda ke cikgu orang nak pencen. Macam mana sebenarnya kita nak buat ni, mendidik dengan cinta ni. Bagilah sikit tips untuk penutup ni. Silakan. Dan akhirnya you rumus. Okey doktor. Terima kasih. Okey, sebelum tu ada part yang saya tertinggal tadi berkaitan dengan kenapa pembuli ni dia boleh mencederakan sehingga dia boleh membuat tahap membunuh. Okey, so kategori membunuh kita sebenarnya pembuli ni dalam kategori agresif. Bila ni kata agresif ni mereka ni antara ciri-ciri pembuli ni suka bergaduh. Dia sukar untuk memahami keyakinan, tapi keyakinan dia tinggi. Itu yang bagus daripada pembuli ni, dia yakin dengan diri dia. Dan selain daripada itu dia bersikap pendesak dan dia ni cenderung kepada keganasan dan dia melihat tingkah laku agresif bagi mereka dalam perspektif yang positif. Ini yang ada pada ciri-ciri pembuli. Dan apa yang lebih menakutkan ialah mereka suka tengok orang lain yang rasa sengsara. Itu yang menyebabkan mereka rasa mereka boleh buat sampai satu tahap boleh bunuh. Sebab dalam keadaan unfinished business tadi, bila pengalaman dah terlalu lama, revenge itu berada pada tahap yang tinggi. Dan sekalipun pembuli ni, kalau kita katalah kan, mangsa pembuli tu dia takkan kata mangsa adalah lemah. Tapi dia mengatakan bahawa mangsa yang memulakan dulu. Dia tidak akan meletakkan mangsa tu sebagai lemah, tapi dia kata mangsa tu yang memulakan dulu. Jadi di situlah yang kalau kita tengok betapa sedihnya macam mana kita tengok di satu universiti dulu sampaikan di peringkat universiti kan, mereka distreka dan sebagainya, dan mana budak sekolah rendah diperlakukan buli untuk buat sesuatu yang seks riwa tabi'i lah dengan kucing, sehingga anak kecil terpaksa gantung diri dia. Jadi pembuli ni mereka terdesak untuk melakukan perkara tersebut kerana dia seronok bila mana dia menguasai orang lain. So itu yang boleh saya ceritakan sedikit sebanyak kenapa pembuli ni sampai dia boleh bertindak di luar kawalan. Okey, bila bercakap tentang tips tadi, okey, insya-Allah saya cuba kongsikan sedikit sebanyak apa yang saya tahu. Okey, saya ambil contoh apa yang saya lihat depan mata saya lah. Pengalaman Dr. Sari Sensei. Itu cantiknya macam mana budaya Jepun tu, macam Sari Sensei tadi tentang nilai. Dan walaupun teknologi makin maju, tapi budaya mereka tak terkakis pun. Malah diteruskan turun-temurun sehingga kita orang luar ni pun, saya dengar ni Sari Sensei nak ajak pergi Jepun tu kan. Jadi insya-Allah ada rezeki boleh lah ke Jepun. Okey. Tahun depan insya-Allah. InsyaAllah kan. Okey, jadi macam mana saya lihat, saya tak pergi jauh lah kan, di saya sendiri,
saya nampak ada dalam kalangan guru-guru, saya yakin di sekolah-sekolah lain pun, ada dalam kalangan guru-guru kita sendiri pun nampak sampah dia tak suruh budak. Sendiri angkat dan letakkan di dalam tong sampah. Walaupun seorang siapa pun dia, apa pun background cikgu tu, saya sendiri tengok, saya pun segan dan saya sendiri secara tak langsung saya mengimplementkan konsep nilai tu pada diri saya, dan secara tak langsung anak-anak murid pun ikut daripada tingkah laku role model kan. Yang kedua, kita betulkan balik niat lah. Kita betulkan balik niat kita bahawa profession keguruan ni adalah satu profession yang sangat mulia. Kalau kata dalam aspek dakwah ni adalah lautan manusia, kita boleh pegang hati-hati mereka. Lautan manusia ni kita boleh masuk dalam hati-hati mereka. Kerana apa? Sebab kalau saya ingat lagi, kalau satu guru boleh menjadikan seorang anak tu seorang doktor, maka dia boleh menyelamatkan satu orang nyawa. Tapi kalau satu orang guru gagal untuk menjadikan seorang anak murid itu, dia akan merosakkan satu generasi. Jadi Betul. bagaimana hari ini kita melahirkan rasa cinta kepada anak murid itu sendiri, dia terbit daripada hati. Cinta ni tak boleh dibuat-buat. Cinta tak boleh pura-pura, tetapi cinta boleh dibina daripada hati bila mana kita banyak masa dengan anak murid. Macam kita tengok di contoh di Jepun, bagaimana guru sendiri makan bersama anak-anak murid. Biasanya kalau macam saya dulu awal posting pun, saya suka bersama dengan anak murid, makan sekali dengan dia, tambah-tambah kalau camp. Kita banyak masa dengan mereka, kita akan dapat mendekati mereka. Kalau dulu masa warden pun saya dekat dengan anak murid. Jadi saya kenal setiap tingkah laku anak-anak murid ni. Kalau kita boleh ubah balik. Kalau kita boleh ubah balik, kita dapat tahu apakah kegemaran anak murid kita. Kita dapat tahu tarikh lahir dia, kita dapat tahu apakah perkara yang dia minat, bakat yang dia ada. So secara tak langsung kita dah ada connection dekat tu. Jadi dekat sini kita boleh lihat bahawa kita tawan hati dia. Kita dah tahu apa yang dia suka. So dekat situlah secara kesimpulan kita perlu bukan sekadar yalah cikgu guru mengejar silibus bagaimanapun tugas cikgu diteruskan, tapi masa yang sama kita perlu bagaimana mendekati mereka, menyayangi mereka, menyelami hati mereka. Maka di situlah akan terbitnya percakapan yang indah-indah, kalap yang indah-indah, dan sehinggalah anak murid ni akan tenanti-nanti bila cikgu ni nak lalu kat sini, bila cikgu ni nak jumpa saya, bila cikgu ni nak masuk kelas saya. Tak sabar-sabar. Sebab penampilan guru tu yang menarik. Dan juga macam mana kita tengok medsos hari ni, media sosial, TikTok, ramai cikgu-cikgu yang cuba ambil hati anak-anak murid. Pakai pakaian yang cantik, make up dengan tu lawa sekali kan. Buat TikTok untuk tarik perhatian anak-anak murid. So itulah yang saya nampak antara perkara yang kita boleh buat untuk kita tawan hati anak-anak murid kita. Alright, terima kasih Cikgu Rizwan. Kita penutup tadi ya. Macam mana kita sebenarnya ada suatu soalan ni daripada Cikgu Azif ni. Dia kata bagaimana dia kata dengan budaya Islam ya. Macam mana kita, apa komen ya. Saya sangat tertarik dengan soalan ini. Sebenarnya banyak dah ya sisi saya yang betul dengan Prof sikit ya. Sebenarnya dalam Islam pun memang ya salah satu buku yang kita anjurkan ya, dan saya dah kupas dalam 8 siri ya, pendidikan Rasulullah yang banyak dah menceritakan tentang benda dengan cinta ni. Contohnya Rasulullah sendiri kan, banyak sunnah yang Rasulullah tunjukkan. Contohnya baginda ya, setiap kali dia mengajar ataupun mengajar pada para sahabat, setiap sahabat merasakan bahawa Rasulullah tu baginda memberi perhatian. Setiap orang, kalau ramai sahabat, setiap orang tu rasa seolah-olah Rasulullah memberi perhatian kepada dia. Ini satu skill yang kita sebagai guru kena buat. Be ourselves presence kan. Maknanya budak tu terasa kita punya presence tu. Walaupun dia duduk kat belakang, tapi dia boleh rasa kita punya presence tu. Mestilah dia dengan kita yang benar-benar. Sebab itu yang cikgu saya katakan kadang-kadang macam saya pernah lah ya, anak saya sendiri yang
sampai saya keluarkan dari sekolah. Yang guru pun mengugut kan, saya akan pastikan awak gagal. Sedangkan anak saya tertidur kan, tak pergi dan dia banyak hukum. Kan benda ni disimpan lama dalam hati ya. Saya juga tertarik dengan Cikgu Rizwan tadi kata gagal seorang doktor tu satu sakit je. Tapi kalau guru ni satu generasi je, bukan satu generasi. Generasi demi generasi sampailah kita pencet. Kalau 30 tahun, saya ni 35 tahun, 35 generasi. Ya. Kita dah rosak kan kalau kita sekadar mengajar saja. Jadi ini yang kita nak masukkan di mana ya. Kita naklah melalui pendekatan kita tu ya, melihat kelemahan dengan kasih sayang, kita memanggil dengan nama-nama yang baik, hi handsome ya, kita berikan kata-kata positif, kita semak balik dalam satu 40 minit tu berapa kali agak-agaknya kita memberikan kata-kata yang positif, kata-kata yang memberi inspirasi. Kita boleh check balik ya, kadang-kadang kita dalam Google Meet kita cuba rakam ya. Jadi sebab inilah sebenarnya yang kita kadang-kadang kita tak sedar pun. Inilah perkara yang kita masa pun dah begitu dah melebih ketika kita nak dengar juga ya. Zaila, boleh saya cakap sikit lagi? Boleh, sebab I nak bagi you ni untuk you recap dan tutup sekali. What your last word dalam tajuk ini? Silakan, Sarif. Okey. Saya nak kupas sikit lah tadi berkenaan dengan guru tadi lah. Sebab saya sebelum ni pernah dijemput bagi ceramah di Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Paling Megarang Selangor, di Sekolah Menengah Terengganu dan banyak lagi sekolah. Saya banyak memberi motivasi kepada guru-guru berkenaan dengan pembugaran kerjaya keguruan, dan yang saya paling tersentuh adalah di salah sebuah sekolah yang saya pernah belajar dulu, di mana audien kat depan cikgu-cikgu tu adalah majoriti adalah guru-guru saya masa sekolah menengah tingkatan 5. Mereka sampai cakap dulu kami didik Sareh, sekarang Sareh yang bagi kami ceramah. Tak apa, cuma saya bagi tahu kat cikgu, sekiranya ada pelajar bermasalah di sekolah, janganlah kita biarkan. Saya juga dulu ada masalah juga masa sekolah menengah, adalah sikit masalah kan, tapi ada juga yang cikgu bantu. Yang kedua, cikgu-cikgu janganlah takut nak mengajar kelas-kelas yang hujung. Jangan mengharap nak ajar kelas yang awal saja. Yang hujung perlukan bantuan. Kita bangga tahu kalau anak murid kita berjaya. Macam saya mengajar bahasa Jepun. Bila pelajar tu kosong. Saya suka mengajar bahasa Jepun di sekolah menengah. Masa dulu saya mengajar di KC, Kolej Tunku Prussia, Sekolah Asam Penuh. Memang mereka pandai-pandai. Tapi dalam kelas saya mereka zero. Mereka kosong. Sebab mereka tak ada pengalaman langsung bahasa Jepun. Bayangkan kita mengajar daripada tu sampai mereka boleh bercakap Jepun. Bukan itu. Tadi saya suka dengan perkataan Cikgu Ridwan, betulkan niat. Niat saya didik mereka bukan nak bagi mereka fasih bahasa Jepun semata-mata. Sebab dengan mereka fasih cakap Jepun, membaca Jepun, saya telah menyelamatkan ramai rakyat Malaysia khususnya Muslim kalau pergi negara Jepun ke apa, terbebas daripada termakan benda-benda yang tidak halal contoh. Yang kedua, melalui menguasai asing itulah dia menjadi medium dakwah Jepun ni kalau kita tahu dia kurang kan dari segi bahasa Inggeris, kat situ digunakan kat situ. Maknanya kita kena berfikir jauh ke depan. Yang kedua, untuk student lah, kepada student yang menonton, saya lah sebenarnya ada juga pelajar-pelajar Raja Melewah malam ni tengok IPG dan sebagainya. Kepada pelajar lah, tanamkan sayangkan ilmu tu tadi. Kalau Dr. Zaila boleh harungi salji, Cikgu Ridwan boleh bagi 70 kuntung bunga 17 ke 70 kuntung bunga. Jadi adik-adik yang tengah menuntut ilmu, termasuk saya lah sebab saya masih study lagi, kepada adik-adik menuntut ilmu, ayo kita betulkan niat, kita jitukan kita punya niat, kita tanamkan ilzam, kita ceritakan ilmu tu harungi dengan semangat yang kuat. Kita buat ni bukan semata-mata untuk diri kita, tapi untuk negara kita, untuk bangsa kita, untuk agama kita. Sama juga dengan cikgu. Mendidik anak murid tu kita sama-sama betulkan niat kita jitukan lagi niat kita nak bagi didik. Bila dia besar, dia menjadi orang yang bermanfaat kepada orang ramai, dia penyumbang pahala kepada kita juga. Maknanya penyumbang pahala kepada kita juga. Bukannya kita semata-mata tugas guru mengajar sebagainya, tapi more than that. Kesannya kat situ. Bayangkan bila kita dah tua dah apa, anak murid kita berjaya. Berjaya tu benda yang subjektif. Berjaya diukur dengan murid masuk universiti. Bagi saya berjaya ialah murid tu dapat menguruskan dirinya sebagai dan banyak bagi sumbangan pada orang lain. Bukannya masuk universiti baru berjaya, tak semestinya. Tidak semestinya. Okey, dan yang terakhir yang saya nak bagi tahu tadi, saya sokong dengan pendapat Dr. Zaila. Budaya Islam sebenarnya jauh lebih baik pada Jepun. Jauh lebih baik pada Jepun. Cuma sejak menjak ni kan dia macam menjadi longgar sikit.
longgar sikit dan ke arah tu kita melihat yang bangsa lain. Sebenarnya yang Jepun ke yang Korea ke apa sebenarnya semua daripada Islam juga, daripada negara apa dia kata apa semua dah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak salah kalau kita nampak benda tu baik, kita ikut. Yahudi sendiri macam mana dia bina bangsa dia kan, memang dia apa orang kata bangsa yang kita tak ni kan, tapi kita boleh nampak kat mana kebaikan, yang mana yang baik kita boleh orang kata cuba amalkan. Okey, yang last word. Jepun maju, bangsanya kuat sebab dia ada amalkan dua semangat. Ni yang saya nampak lah, dua semangat dalam bahasa Arab. Yang pertama, itqan. Itqan. Itqan ni maksudnya bila buat sesuatu, dia fokus, dia teliti, dia sempurna. Sebab itulah bila dia buat kereta Toyota, dia buat kereta Honda, dia buat Mitsubishi, dia the best. Dan akhirnya rakyat Malaysia memilih kereta yang daripada Jepun berbanding negara sendiri. Bukan kata negara kita bagus, tapi kepercayaan tu, kepercayaan terhadap servis tu. Jangan sekali-sekali kita main-mainkan kepercayaan orang lain. Maknanya kepercayaan. Bila kita mengajar bagus, automatik kita telah menjadi satu ability kepada situ-situ. Nah, guru besar pun sayang kita, betul sayang kita mendapat dia punya orang kita. Yang kedua, orang Jepun ada semangat ijtihad. Ijtihad ni maksudnya bila melakukan sesuatu, Cik Ridwan, dia buat bersungguh-sungguh all out. Sebab tu orang Jepun menang dulu perang kan. Kita bantai apa Asia Maraya datang daripada dia kayu basikal daripada Kelantan, semangat nak tu. Okay, yang tu memanglah kita marah kalau cakap pasal penjajahan, kita akan geram. Tapi di sebalik tu kedatangan orang bagi saya lah, dia macam ibarat kita daripada mimpi. Kita kan dalam dijajah British, datang Jepun for Asia, walaupun kejam, di sebalik tu kita bangun bangkit. Lepas Jepun kalah, Melayu ni datang, kita tentang akhirnya merdeka. Maknanya kat situ kita belajar semangat tu. Memang saya pun tak suka Jepun sebenarnya. Nenek saya mati pun dulu antara sebab ditembak Jepun. Dia satakan nenek saya ada bawa barang curi, padahal baby dia baby. Datuk Kapoha dia minta maaf tapi tumpah darah, meninggal. Atuk saya pun diseksa. Kalau saya lagi benci pada Jepun. Tapi tak, saya belajar pada kisah lama. Jadi saya ambil peluang dihantar ke Jepun untuk intai kat mana kekuatan dan kelemahan Jepun dalam tangan kita sekarang. Apa kelemahan dia, apa kekuatan dia. Kita belajar mana yang bagus-bagus, kita perketatkan kita punya motivasi diri, insyaAllah. Mana yang salah silap saya minta maaf ya Dr. Zaila, Cikgu Ridwan. InsyaAllah kita akan bersua lagi nanti. Minta maaf kalau saya terlebih cakap, minta maaf ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa kan. Ini sebab saya ni pun dah ujung kerjaya. Cikgu Rizwan? Ada satu kata yang mungkin saya boleh kongsikan. Okay, silakan. Okay. Apa dia? Akhir kata untuk hari ini, daripada Said Nursi Badi'uz Zaman Said Nursi Badi'uz Zaman. Okay. Katanya umat manusia pada zaman ini sedang mencari satu cahaya kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi fikiran mereka telah tenggelam dalam kekusutan faham falsafah kebenaran, iaitu materialisme. Fikiran yang gelap penuh dengan keraguan, hati yang luka parah oleh cara hidup tidak bertujuan, yang diilhamkan oleh tamadun yang kejam. Mereka tidak sedar akan maksud penciptaan mereka dan seluruh alam semesta ini. Mereka sunyi dan amat dahagakan belayan kasih sayang. So itulah dia lebih kurang bagaimana kasih sayang tu sangat didahagakan oleh umat manusia zaman ni. Betul. Terima kasih semua, mohon maaf kekurangan. Masya Allah. Doktor. Alhamdulillah. Ridwan ni romantik orangnya Dr. Zaila. Dia romantik orang ni penuh. Belum saya nyanyi satu lagu ni. Cukup. Saya lupa nak bagi tahu kepada Dr. Zaila dan audiens semua. Cikgu Ridwan ni dia bukan setakat guru kaunselor yang hebat di Perak, dia juga merupakan ikon ADK kebangsaan, iaitu ikon anti dadah, dan dia juga merupakan pesilat hebat di negeri Perak. Betul tak Cikgu Ridwan? Dia pesilat. Alright. Terima kasih, betul. Siapa berani kacau dia memang habis lah. Okey. Kita mungkin kita tulis terus je lah kan. Menarik juga perbincangan kupasan daripada Cikgu Rizwan kita ni. Saya pun follow ya. Ramai juga yang bagi pandangan-pandangan. Thank you so much kepada semua. Jadi saya rasa kita dah mengupas tajuk yang sangat penting di mana tadi ada cerita pasal kalau kita dapat lah sebenarnya kena ada ilmu lah ya. Nak dapatkan mendidik dengan cinta ni, kita
kita nak kena ada ilmu. Ada banyak kita perlu unlearn, learn and relearn. Ya, kita sentiasa nak tambah baik. Ya. Dan saya nak tinggalkan dengan tips ya. Kita sebenarnya kalau boleh kita lakukan kerjaya kita ni kena cinta kita kepada Allah dan menjadikan kerjaya kita ini sebagai satu ibadah dan kita memenuhi syarat-syarat 6I yang saya selalu bawa ya, yang ditulis oleh Cikgu Sarah juga. Saya pernah Cikgu share Ridwan, dengan boleh tunjukkan slide? Sarah. Tunjukkan slide. Ada slide 6I tadi. Okey. 6I yang pertama ni tak apa, tak ada slide pun tak apa. I yang pertama dipanggil ihsan. Ada Ihsan. slide tadi. Ya. Ada. Love ni kalau Okey, boleh kita okey. melihat kelemahan, kekurangan pelajar kita dengan rasa kasih sayang. Jadi kita tidak akan menghukum, dia akan lebih kepada mendidik. Yang kedua dia panggil ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas ni maksudnya Ikhlas. kita sesuatu tu dengan bersungguh-sungguh dan orang kata ke, orang kutuk ke, orang puji kita takkan siapa. Contohlah macam saya kan, saya banyak buat bagi ibu. Orang kata, Dr. Zailah tu, dia nak jual bedak lah tu. Kan? Ceramah nak jual bedak lah tu. Menantu dia kan buat bedak. Orang kata macam-macam. Jadi saya tak ada rasa apa pun. Saya tak ada marah. Ataupun orang puji, wah bagus betul lah Dr. Zailah. Saya tak ada rasa. Tapi nak dapatkan perasaan ini, kita kena buat benda tu selalu. Kena buat selalu. Barulah orang kata, orang puji, kita tak rasa apa. Ya? Yang lain satu, kita tekan tadi tu perfection. Buat sebab kita nak buat sehabis baik. Bukan sebab nak dapat pujian dan sebagainya, kita nak buat sehabis baik. Kita sebagai guru, macam mana kita nak mengajar sehabis baik? Apa kaedah-kaedah? Itu yang saya suruh. Mengajar tindakan, apa kaedah-kaedah yang baik nak kita ajar benda itu? What the literature say about this? Ijtihad, sungguh-sungguh. Kita buat sungguh-sungguh. Dan juga ijtima. Ya, teamwork. Kita saling mengcover lah. Ya. Orang ni tak ada, kita cover. Orang ni apa kekurangan orang kita cover. Kita work in team ya. Dan juga akhir sekali dia kata istiqamah. Ya, istiqamah ni konsisten walaupun sikit ya. Walaupun kita beri puji-pujian, kita panggil hello, kita beri kata-kata semangat, kita buat job kan. Dulu saya tak pernah ya nak tulis kata-kata kat budak tu, kata I like the way you write this, I like your you have very good handwriting ya. Dan kita buat tu sikit, walaupun sikit tetapi istiqamah, konsisten. Bukanlah buat lepas tu tak buat dah kan. Maknanya kita sentiasa buat kajian tindakan tu istiqamah setahun dua contohnya, ataupun setahun satu kajian ya. Tapi kita istiqamah ya. Jadi inilah antara tips yang saya nak tinggalkan kepada cikgu-cikgu di luar sana. There's so much that we can do. Ya, kita didik daripada peringkat sekolah rendah ni lah yang paling mustahak, supaya nilai-nilai ni ya yang kita buat ni supaya kita dapat diteladani ya. Kita adalah role model. Cara kita bercakap ya, the things that we say akan diduplicate. Anak-anak murid ni macam cerminan kita lah. Anak-anak kita itu adalah hasil kita punya didikan lah kan. So dan kita harapkan ya, anak-anak murid kita ni berjaya ke jannah. Itu the ultimate goal dalam kita punya education lah. Kita nak sama-sama ke jannah ya, itu. Jadi saya nak ucapkan ada yang tulis ni ya. Ikhlas, itqan, ijtihad, ijtima dan juga istiqamah. Ada 6 jangan tertinggal pula satu. Semua ada 6. Yes. Okay. Inilah petuanya sebenarnya. Kita nak jadikan kerjaya kita ni kerana kita cinta kepada Allah, maka kita buatlah kerjaya kita di sehabis baik. Berilah kasih sayang. Banyak sangat Cikgu Rizwan kata tadi benda-benda yang tak ingin berlaku ni sebab mereka kurang kasih sayang, mereka kurangkan perhatian. Sekarang ni ibu bapa, saya tengok cucu-cucu saya pun. Saya tengok ibu bapa mereka kan, cucu saya. Sebab orang sekarang sangat sibuk dengan kerjaya. Kan malam pun ada program, siang ada program. Jadi saya sebagai wan-wan ni atau atuk ni, kita bantu ya, kita bantu cucu-cucu kita dengan giving them love, beri dia kasih sayang. Bukan kita kita simpati, kita kesian. Yalah, anak-anak kita sekarang macam saya tengok anak saya sendiri, they are very career oriented, very busy, business.
menantu saya Nubhan kan, sangat sibuk, jarang ada di rumah dengan dia punya sambat, dia punya kan dengan artisnya, dengan event, dan itulah peranan kita pula orang tua tu. Macam mana kita nak supaya kita nak beri tu love tu. Ya, kita nak supaya mereka dapat love, dapat kasih sayang tu. Sebenarnya inilah dia punya yang dikatakan oleh teori Maslow. Dia punya the basic needs tu kita tak ada dia, maknanya kalau tak ada kasih sayang, macam mana dia nak excel? Ya? Macam mana dia nak excel? So kita ibu bapa ya, dan guru-guru ni memainkan peranan yang sangat penting. We are building the nation. We are building the nation. Modal insan itu adalah dia punya asas dia untuk membawa negara kita di satu peringkat. Ya. We are not just looking at kelas kita saja. We are building the country. Ya. Saya nak berikan terima kasih kepada dua-dua panel adik-adik saya, dua orang ni, adik-adik saya tu, yang telah share tadi. Ya, banyaklah pengalaman-pengalaman di Jepun and UC dengan banyak pengalaman you. I know you deal with a lot of problematic students di sekolah ya. Lihatlah cikgu kelemahan pelajar itu, kekurangan pelajar itu dengan mata hati kita, dengan kasih sayang. Dan kita lihat apa lagi yang boleh kita lakukan, apa lagi ya yang boleh kita buat. HCP ataupun hal ehwal murid, apa lagi boleh kita buat untuk kita nak tingkatkan rasa rasa seronok, rasa selamat yang sejahtera tu. Dia nak rasa selamat, rasa seronok pergi sekolah. Dia tunggu hari Isnin. What else can we do? Macam mana kita nak buat perhimpunan kita ni? Buat kajian tindakan. Macam mana kita nak buat perhimpunan kita ni supaya budak-budak seronok teruja nak masuk perhimpunan? Apa kita nak buat dalam kelas ni supaya budak-budak seronok tertunggu-tunggu akan kita punya kehadiran? So this is the thing that dalam panata tu kita bincang. Macam mana kita nak memuji pelajar? Macam mana kita nak memberi kata-kata? Apa lagi cara kita nak memuji ni? What are some of the, tak bolehlah kita kata bagus, 30 tahun bagus. Kita bincang dalam panitia. There's so much that we can do for the children supaya mereka rasa kita punya presence sebagai cikgu. Kadang-kadang ibu bapa mereka sangat sibuk di luar sana. Mereka ibu bapa sekarang pergi bisnes buat macam-macam ya. Sebab kita sekarang kena kerja kuat ya untuk ekonomi dan sebagainya. Definitely anak-anak ni kadang-kadang kurang kasih sayang. Kita di sekolah kita bantu. Ya, kita cari apa kekurangan di rumah, kita bawa di sekolah, kita lakukan sesuatu. There's so much that we can do lah. Kalau ini kan bersemangat pula ni kan. Pasal saya pun ni nak umur nak pencen-pencen ni kan. Saya rasa saya perlu nak cakap macam-macam lah kan. Saya mohon ampun dan maaf ya sekiranya terdapat sebarang kekilafan di sepanjang perkongsian saya. Saya dengan ini, thank you so much to everyone. Ya, ada yang kata, baru tahu Nubhan menantu Dr. Zailah. Dan that's why saya sangat suka ke Jepun ya. InsyaAllah ada ke Jepun juga, pergilah melawat cikgu. Cikgu Ridwan tahu ya, Cikgu Ridwan? Luas jauh perjalanan ni kan. Luas Cikgu Ridwan tahu ya, Dr. Zailah ni mak mentua pada Nubhan. Oh tak tahu, baru tahu ini. Itulah sebabnya cikgu kena. Dan Dr. Zailah, Ya. Cikgu Ridwan ni pula, Cikgu Ridwan ni pula adik kepada penyampai radio terkenal di TV3. Kakak dia tu. Siapa? Apa nama dia? Apa nama dia Ridwan? Pembaca berita sukan TV3, Hasnida Hanim Ahmad Kamil. Baca berita. Wow, hebat ni. Kakak dia lah tu. Alhamdulillah. Okey, jadi saya Sensei sangat ni kalau dari segi memperkenalkan apa sahabat ke seseorang tu memang wow lah. Okey, jangan lupa daftar KPM ya. Daftar SPM saya bagi last kali. Tolong daftar SPM KPM dan saya sudahi dengan mohon ampun dan maaf sekiranya terdapat sebarang kekilafan di sepanjang perkongsian saya. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Bye bye. Sayonara. Mata Jane. Masyo.